Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita belajar membaca Al-Quran berdasarkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, setiap kalimah, antara kalimah dengan kalimah, agar kita dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Dengan itu tidak membuang masa, saya teruskan pembelajaran kita tentang membaca Al-Quran bertajwid. Hari ini kita akan membaca juzuk yang kelima, juzuk yang kelima, muka surat 83 bagi mereka yang merujuk kepada Al-Quran untuk menulis hukum-hukum yang terdapat pada suku kata itu. Kita membaca surah yang keempat, surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke-30 dan 31. Ayat 30 ini kita bermula dengan waman. Baik, cuba perhatikan di sana terdapat dua suku kata wa dengan man, tetapi suku kata man itu ada mengandungi huruf nun yang sukun, iaitu tidak ada tanda baris. Baris mati ke baris apa, baris bawah ke baris atas atau baris depan. Menunjukkan dia dipanggil nun sukun dan dia bertemu dengan apa? Iaitu kalimah berikutnya bermula dengan huruf ya. Oleh kerana nun sukun bertemu dengan huruf ya adalah huruf idgham, maka kita baca dengan idgham al-ghunnah dua harakat. Okey, lepas tu kita pergi kepada kalimah yang kedua, ya digabungkan dengan fa bunyinya yaf, huruf fa dimatikan, ain baris di atas bertemu dengan digabungkan dengan lam yang mati bunyi al, yaf'al. Jadi bunyi dua kalimah itu ada hukumnya wa may yaf'al. Okey. Selepas tu kita jumpa kalimah zalika. Selepas huruf zal baris atas za bertemu pula dengan alif yang kecil, dibaca dengan mad asli dua harakat. Sebab sebelum alif ada baris di atas. Dan lika, ka dengan hamas kita baca. Jadi zalika bunyinya. Selepas tu kita jumpa kalimah udwanan. Baik, udwanan. Baik, perhatikan di sini suku kata pertama ada huruf dal, huruf qalqalah, dan dibaca dengan qalqalah sugra, iaitu uda. Kemudian selepas huruf dal ini ada pula suku kata, selepas suku kata ud ada suku kata wa di situ, tetapi suku kata wa ni ada alif kecil, dibaca dengan mad asli dua harakat. Dia bunyinya udawa. Kemudian nun itu bertasydid, berbaris dua, dan barisnya berselisih. Dan baris dua ini tanwin panggilnya, bertemu dengan huruf waw adalah huruf idgham. Huruf waw adalah antara huruf idgham, maka kita baca dia wa nau, udawa nau. Itu masukkan nun itu dengan huruf waw. Dibaca dengan idgham ma'al ghunnah, iaitu dengan dengung dua harakat. Selepas itu kita jumpa kalimah wa zulman dha. Ujung lidah juga gigi kacip kita di sini keluar huruf za, iaitu tengah akad pangkal dah istilah. Wazu bertemu dengan lam bunyinya zul, wazul. Kemudian tanwin man. Baik, man di sini bertemu dengan huruf fa. Suku kata man itu bunyi bertemu dengan suku kata fa. Bunyinya mestilah dibaca dengan fa hakiki, sebab huruf fa adalah huruf fa. Jadi bacaannya wa zulman fasawfa, fa baris atas fa, sim itu baris atas sa, tapi digabungkan dengan waw. Dan sebelum waw ada baris di atas, maka kita baca dengan lin. Huruf waw menjadi huruf lin, ataupun tanda isyaratnya tanda mati waw itu. Jadi kita gabungkan sin dengan waw bunyinya saw, fasawfa, fa sawfa, lin jadi hukumnya. Okey. Jadi IHQ fa hakiki, dua harakat dengungnya. Selepas tu kita pergi kepada kalimah nuslihi. Nun bertemu dengan huruf sad, gabungan huruf nun dengan huruf sad yang mati bunyinya nus, sebab huruf sad itu adalah huruf isti'la. Jadi kita baca nus, kemudian li itu baris bawah bertemu pula dengan ya, maka kita baca dengan mad asli dua harakat. Nuslihi. Baik, hi itu pangkal halqa bunyinya bergementar sikit, iaitu kuat bunyinya gegarannya. Kemudian na, nun bertemu dengan alif, baca dengan mad asli.
Na sini ada mat asli. Saya tak tulis mat asli sini. Dua harakat na. Baik. Selepas tu kita perhatikan apabila kita wakaf di sini, jim itu harusnya boleh wakaf, boleh juga wasal. Tidak menjadi halangan apa-apa pun. Tidak menjadikan hukum apa-apa. Harus saja kita boleh berhenti, boleh wasal. Bila kita berhenti sebab wakaf, kita baca dengan mad iwad, dua harakat. Naro. Tukar baris dua kepada baris satu. Dan bunyikan seperti mad asli. Bunyinya. Panjangnya pun sama juga. Tapi dia berhukumkan mad iwad dua harakat. Okey. Tetapi apabila kita wasal, tanwin ini dengan huruf waw bertemu dengan huruf waw sana, kita kena baca dengan idgham ma'ulunah. Ini wakaf WQ, yang ini wasal W saja sebuah IMG, iaitu idgham ma'ulunah dengan dua harakat. Bunyinya narau wa kana. Baik. Dalam kalimah wa kana, kaf itu bertemu dengan alif sebelum alif baris atas dibaca dengan mad asli dua harakat. Sebab tu kita jumpa lagi zalika, sama juga di sini za dibaca dengan mad asli dua harakat, sama dengan zalika di atas ini. Okey. Baik, selepas itu kita jumpa kalimah ala. Ain bunyi a dengan la, suku katanya bunyi a, la. Bila saya sebut suku kata, saya akan bunyikan dia punya baris, bukan hurufnya. Ang, kemudian la bunyi. Hasilnya ialah daripada ain itu baris atas. Di sini lam baris atas. Bertemu dengan kalimah Allah, maka ke lam baris atas ini, suku kata la itu kita gabungkan dengan lam jalalah. Dia beri idgham syamsi kan dia. IS idgham syamsi dan dibaca dengan tebal. Iaitu lam jalalah itu dibaca dengan tebal. Allahi, iaitu dua harakat. Kalau dah tebal, dibaca dua harakat. Lepas tu kita jumpa kalimah yang terakhir. Yasiro, iaitu pertama kita jumpa mat asli sin dengan ya sebelum ya baris bawah, dan kemudian kita jumpa lagi tanwin, kita jadikan dia baris satu, kita baca dengan mad iwad. Tetapi kalau kita baca dia, iaitu kalau kita wasalkan dia, ayat 30 dengan ayat 31 ini bermula dengan hamzah di sini, berarti kita kena baca tanwin itu dengan izhar sebab dia bertemu dengan huruf halqum izharki kalau wasal saja. Kalau wakaf saya dah buat situ. Biasanya kita akan wakaf bila habis satu-satu ayat itu. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya dalam ayat yang ke-31 bermula dengan in. Baik. Nun sukun juga. Perhatikan seperti di sini nun sukun bertemu dengan ta. Sini dibaca dengan efa sebab ta itu huruf efa. Di sini kita baca dengan idgham. Di sini efa kerana dia bukan huruf idgham, bukan huruf izhar dan juga bukan huruf iqlab. Jadi kita baca intaj. Okey, ifa hakiki. Huruf hamzah ni baris bawah dengan nun, jangan baca izhar, jangan baca idgham, tetapi baca pertengahannya, iaitu antara izhar dengan idgham. Dan kemudian ta bertemu ta, tanibu, tanibu, ta bertemu dengan jim huruf qalqalah di tengah kalimah di sini, maka kita baca dia dengan qalqalah sughra. Tanibu, bu itu dibaca dengan mad asli sebab sebelum waw ada baris hadapan. Okey. Selepas itu kita jumpa kalimah kabairo, ka, ba di situ ada alif bertemu dengan alif. Kemudian alif itu, huruf mat itu bertemu dengan hamzah baris bawah. Tak kira asal dia bertemu dengan hamzah baris bawah, baris atas atau baris depan, maka ini kita baca dia pasal dia dalam satu kalimah. Ingat, dalam satu kalimah. Bertemu huruf mat dengan hamzah, dibaca dengan mat wajib muttasil 4 atau 5 harakat juga. Kemudian kita jumpa kalimah ma ada alif, selepas itu baca dengan mat asli 2 harakat. Selepas ma itu kita jumpa kalimah tunhauna. Baik, perhatikan nun ada sukun di situ bertemu dengan huruf halqum, baca dengan izhar ki, jangan panjang, jangan dengung. Tun baca. Lepas tu baru kita berjumpa dengan ha di sana, ha bertemu dengan waw di sana. Oleh kerana huruf waw sebelumnya baris di atas, kita baca dengan lin. Tunhauna. Okey, baca. Tun terus tahan lidah kita di mahraj nun. Tun
How, baru sebut how, not. Okey. Kita pergi kepada kalimah berikutnya. Anhu, nun sukun bertemu dengan huruf halkum. Baca dengan izhar halki. Jadi bunyinya anhu, banyak izhar. Ni izhar halki. Tun, hau, na, anhu. Jadi dia cepat sikit menghabis dua kalimah itu. Lepas tu kita jumpa kalimah nukaffir. Nukaffir. Suku kata pertama nu, suku kata kedua kaf itu digabungkan dengan fa. Fa yang dimatikan. Kaf bunyi. Kemudian fa itu baris bawah pula. Dia bergabung dengan ro yang mati. Ro. Ya. Jadi bunyinya nukaffir. Nipislah sebab sebelumnya baris bawah. Nukaffir. Nun sukun bertemu dengan huruf efa. Kita baca dengan efa hakiki. Efa hakiki ada dengung dua harakat di situ. Okey. Okey. Kum mim pula mati dibaca dengan izhar syafawi. Okey, lepas tu kita jumpa kalimah tikum. Baik. Pertama kita jumpa sin bertemu dengan ya, dan sebelum ya itu ada sin ialah baris di atas. Kita baca dengan lin. Baris bawah ya baris seri. Lepas tu kita jumpa hamzah bertemu dengan alif. Kalau dia awal kalimah, kita panggil mad badal. Oleh kerana dia duduk tengah kalimah, kita panggil dia mad seperti mad badal. Dia baca dengan mad juga dua harakat. Dia keluarga mad asli juga. Sebab sebelum alif baris di atas, cuma dia hamzah ini berkhusus untuk jadi mad badal atau mad sabih bi badal kalau tengah kalimah. Jadi tikum. Mim mati. Baca dengan izhar syafawi. Okey. Lepas tu kita pergi kepada wa nudkhilkum. Waw dengan nun bertemu dengan dal yang mati. Wa tadi senang saja satu harakat saja bunyi suku kata wa. Kemudian suku kata nud itu kena baca dengan qalqalah sughra sebab nun bertemu dengan huruf dal yang mati. Di tengah kalimah. Wa nudkhilkum. Kha itu digabungkan dengan lam. Kha pangkal halkum, hujung halkum. Pangkal hujung halkum dengan bunyi lebih terangkat pangkal lidah, istilah. Wa nudkhilkum. Mim sukun pula bertemu dengan mim. Sekarang mim sukun, tadi mim mati izhar syafawi. Di sini kita baca kerana mim bertemu dengan mim, maka kita baca dengan idgham mislain ataupun idgham mutamasi lain pun boleh juga. Jadi tidak jadi salah kalau dia dapat dua hukum di situ sebab kerana dia berada dalam hukum mim mati. Kalau hukum idgham saja dia boleh baca idgham mutamasi lain. Boleh tambah saghir. Saghir itu. Baik. Bacaannya khilkum ya. Wa nudkhilkum dengan dengung dua harakat lebih kepada bunyi mim dan dengan bibir tertutup mim di sini. Kum bunyi kepada mim. Daripada kaf pergi kepada mim. Lepas itu kita berjumpa kalimah mudkhalan. Mud di situ perhatikan dal mati dibaca dengan qalqalah sughra. Kha. Kemudian tanwin lan. Tapi tanwin ini bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf iaitu dalam kalimah itu. Maka kaf itu adalah efa. Maka kita baca dengan efa hakiki bunyinya mudkhalan karima. Baik. Pertama kita jumpa mad asli sini sebelum ya baris bawah ra itu. Baca dengan nipis, tafkhim, kemudian kari, kemudian jumpa tanwin di situ mim alif tanwin ditukarkan baris satu jadi baca dengan mad iwad dua harakat. Selesai penjelasan tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat 30 dan 31. Kita baca sama-sama dan kita tutup bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naro. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma
tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.